العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita tu balik sepitah lalu, takut ada muka tak makan tukar lalu mudah. Takut juga ada jatuh-jatuh. Dah kita tanda dah tu malah nak tukar tanda tu ya. Nah, kalau ada jatuh muka surat tak ada, kita tukar minyak baru dah, minyak baru. Jadi takut letih banyak kali ya, kita tanda-tanda tukar pula. Kalau ada, tak ada alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung kitab bab puasa. Kita mulai baca malam ni. Habis satu jilid kitab fiqh dan kitab ni lebih kurang 300 muka surat. Kita tulis lebih kurang 4-5 bulan. 4 bulan lebih kurang tulis kitab ni. Jadi bab puasa, untuk bab puasa lah, bab puasa. Jadi meliputilah secara bodoh-bodoh kita tu, kita buat secara meliputi lah. Sebenarnya banyak lagi tu, banyak lagi. Sebab kita himpun yang penting-penting kat sini. Jadi sebenarnya mausu'ah ni satu kitab yang meliputi segala ilmu. Panggil mausu'ah. Kalau pekoh. Ini kita buat tajuk bab puasa ni, kita ambil nama macam kedai bay gitu ya. Bukan mausu'ah seperti tak. Mausu'ah ni makna meliputi segala masalah-masalah tu mausu'ah. Tapi paling kurangnya kita himpun lah pada satu jilid ni berkaitan dengan puasa, termasuk i'tikaf dan sikit sebanyak bab salat tarawih berkaitan dengan puasa belaka. Kita akan baca insyaAllah lah. Habis kitab ni boleh balik. Bukan malam ni. Malam ni mapuh kita. Masa berat dah lah. Mukadimah lalu lah. Muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Muqaddimah hak ambo sendiri dah tu. Muqaddimah kita himpun kitab-kitab ni. Alhamdulillahillazi akramana bi faridatis siyami wa ja'alaha tuhratan minaz zunubi wal athami wa sihhatan lil uquli wal ajsami. Ba'da an akramana bi ni'matil Islam wa nahmaduhu ta'ala ala karamihi wa ni'amihi wa nas'aluhu an yuwaffiqana li tamami syukrihi wa yamudduna bi madadin min indihi wa sallallahu wa sallama ala man arsalahu ilayna rahmatan wa da'a bil hikmati wal mau'izatil hasanah sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi al mutahhirin wa radiyallahu ta'ala an ashabihil muhtadin wa amman sara ala nahjihi ila yaumiddin. Sebagai ambil berkat mukaddimah, kita tidak terjemah lah. InsyaAllah harap demo tu Peti dah. Tak reti tu bukan komoh sikit sebanyak. Lambat kalau main situ makan 15 minit pula.
kita masuk tajuk je lah. Amma ba'du, maka ini sebuah risalah pada bicara hukum-hukum puasa. Cara buat puasa kah ni. Yang kami sebut di dalamnya beberapa masalah-masalah yang penting. Hak muhim-muhim, hak penting. Dan yang muasarah, masalah hak baru-baru yang banyak berlaku oleh persoalan. Tak ada bertanya hak cocok ubat lagu mana, pakai geh boleh puasa lagu mana. Bukan geh menana, geh lelah. Bakhah dia panggil. Tak boleh ke tak boleh. Orang nyakit muacai berubat di lidah tu boleh ke tak boleh. Terbahasa hak muasarah hak baru-baru. Persoalan tu banyak berlaku tu. Bawa puasa tanya sekali, pengak gerbeh, nak kali dapat gerbeh tanya hak gerbeh. Mulai tarawih tanya hak tarawih, itulah dia. Di atas mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan kami sebut juga akwa imam-imam yang lain sebagai nak peluang masalah lah. Jadi utama ke mazhab Syafi'i lah daripada imam kita Syafi'i ni. Hak lain pun sebut juga ada pak mazhab. Dan kami sebut juga di dalam risalah ini akan masalah-masalah dan hukum-hukum berkaitan dengan puasa. Apa hukum berkaitan dengan puasa? Yakni bersangkut paut dengan puasa, iaitu iktikaf. Dan hukum bergantung dengan masjid-masjid. Dan solat tarawih, solat witir, solat tasbih. Tiada hubung kait dengan puasa dah. Solat duha, ya mulai, zakat fitrah. Tapi tak panjang dah. Hak ni sebut reka-reka dia. Sebab dia tajuk suku tu, zakat ke apa tu suku. Solat 2 hari raya dan lain-lain lagi. Kami bernamakan risalah ini dengan Mawsu'ah Fiqh Siyam. Memohon kami akan Allah Ta'ala bahawa dijadikan amalan kami itu bersih bagi wajahnya yang mulia, bagi zat Allah. Sudah mulai dipenuh dengan ikhlas, niat baik. Dan bahawa adalah ini amalan dimakbulkan di sisinya oleh Allah. Dan dijadikan dia akan ini amalan juga. Sebab pada selamat kami pada hari yang tidak manfaat oleh harta dan tidak anak-anak dan keluarga. Itulah hari balasnya, hari akhirat kelak. Dan bahawa jadikan amalan kami ini sebagai bekalan kami di akhirat nanti. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hak bawah tu tarikh tulis tu. Tulis Malaysia 13 Safar. Habisnya 22 Jamadil Ula. Masa tak silap dia belakang. 22 Jamadil Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir. Ada 4 bulan lebih kurang. 4 bulan. Kita pergi kepada selalulah masuk tajuk dia. Bab pertama tarikh puasa. Tarikh tasyrik. Tarikh tasyrik ni bila diwajibkan puasa. Hukum dan hikmahnya. Tarikh puasa as-saumu was-siyam. Kedua-dua itu masdar daripada lafaz fi'il madhi soma. Kita tulis cara mudah lah. Baca apa gitu lalu dah. Jadi dua-dua tu masdar pada fi'il madhi lafaz soma. Dari segi bahasa ia dengan makna mutlaqul imsak wal kafi anis syai', yang arti semata-mata menahankan dan menegah daripada suatu. Itu makna lughah. Firman Allah Ta'ala menghikayatkan daripada Siti Maryam alaihassalam, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana Allah Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan demikian, maka aku tidak akan berkata-kata kepada siapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Ya nazar tak mau kecek dengan siapa dah. Ni segi lughah ni. Segi lughah.
Dan takrif puasa pada syarak ialah menahan oleh seorang Muslim yang akil, yang bali, yang mumayyiz, yang kuasa atas puasa dengan niat daripada segala perkara-perkara membatalkan puasa. Menahan tu daripada takluk situlah. Perkara batal puasa. Lagi pula selamat pada haid dan nifas dan wiladah. Bermulanya ni bermula puasa tu daripada terbit fajar shadiq hingga jatuh matahari, itu masa dia. Jadi kita sebut tarikh dengan bahasa Jawi lalu mudah situ. Kata Ibnu Abdul Barri rahimahullah dalam kitab Tamhid. Tamhid ni apa dah? Syarah Itizkar apa tulah juga tahu kan tulah. Syarah Muwatta'. As-siyamu fi syari'ah fa ma'nahu al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa wat'in nisa' nahara idza kana tarika dzalika yuridu bihi wajha Allah wa yanwihi. Hadza ma'na siyam fi syari'ah inda jami'i ulama'il ummah. Atau buka lagi kitab Tamhid. Tamhid 5 fil Muwatta' minal ma'ani wal asani. Kitab ni ada cetakan 25 jilid pada. Kita beli belakang syarah dia. Syarah Tizkar tu 30 jilid kita beli. Syarah tu itulah. Tu Abdul Bari juga. Syarah Muwatta'. Puasa pada syariah maka maknanya menahankan daripada makan dan minum dan jimuk pada siang hari. Itu pada syariah, pada istilah. Apabila ada lah ia yang meninggalkan demikian itu menghendaki dengan dia wajah Allah, kerana Allah lah, dan berniatkan dia. Ini ialah makna puasa pada syariah, pada istilah, pada syarak di sisi sekalian ulama ummah. Itu tarikh puasa. Tarikh disyarakkan puasa bila tu hari waktu puasa. Ibadat puasa itu sudah terkenal di sisi umat-umat dahulu sebelum Nabi kita lagi. Dan di sisi ahli kitab Yahudi Nasara dia kenal puasa. Adalah Nabi SAW berpuasa ia 3 hari daripada setiap bulan dan berpuasa ia hari Ashura. Maka menurung Allah Taala akan ayat Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajib atas orang-orang yang dulu pada kamu. Menunjuk katanya puasa ni syariah qadimah. Bukan syariah Muhammadiyah saja dak. Supaya kamu bertakwa. Adapun puasa bulan Ramadan itu maka difardukan dia akan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban daripada tahun yang kedua pada hijrah. Saja kedua hijrah tu fardu selepas Nabi kita ke Madinah dah. Dan di atasnya atas pendapat mengatakan fardu bulan Sya'ban tahun yang kedua adalah Rasulullah tu berpuasa ia 9 kali Ramadan. 9 kali puasa. Karena bahawasa diwafatkan dia kan Nabi pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11. Jadi 9 puasa lah. 11 cabut 2 tinggal 9. Maknanya di fardu tahun yang kedua Nabi kita puasa 9 kali ya. Hukum tu dalam kitab Nihayah ada tempat di bawah. Hukum orang yang meninggalkan puasa. Sesungguhnya puasa di bulan Ramadan itu difardukan dia dengan nas Alkitab dan sunnah Nabawi. Ia juga satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Wajib dipuasanya dengan dilihat ke anak bulannya. Atas sekalian muslimi yang mukallaf. Kita akan bahas tu. Masalah tengok anak bulan lagu mana tu dengan terompong, dengan teleskop lagu mana. Kita akan sebut insya-Allah tu. Dengan ilmu falaki tu boleh kita kira atau tak boleh kira, kita akan bahas itu. Karena firman Allah Ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan ataupun mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan firman Allah Ta'ala lagi ayat tulah tadi tu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam tu ayat sama lepas mari dah.
Jadi bila sama tu kita tinggallah muka baca dah saat ni. Dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakati wa shaumu syahri ramadhana wa hajjul baiti. Hadis dah takrib di bawah, baca tengok sendiri. Dibinakan agama Islam itu atas 5 perkara. 1, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah, dan mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan puasa bulan Ramadan, atau apa kita nak dah puasa Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Oleh demikian itu telah ijma' para ulama di atas kufur orang mengingkarinya. Siapa yang ingkar puasa, kafir. Dan dimuamalahkan dia, yang akan orang yang ingkar ni sebagai muamalah orang murtad. Apa kafir murtad dah? Iaitu disuruhkan dia bertaubat pada pihak hakim muslim. Dia suruh dia taubat, hakim lah ketua, ataupun mereka yang seperti hakim pada negeri Islam. Tak kira lah timbalan hakim ke ketua majlis ke. Maka jika ia bertaubat, maka diterimakan daripada demikian itu, terima taubat dia. Dan jika tidak, maka dibunuhkan dia. Berat juga lah. Sepuluh tinggal semaya ya. Murtad. Jika tidak, ia hampir masa dengan Islam dan tidak dimandikan dia, mayat dia tak kena mandi. Tak. Kalau bunuh, mayat tak kena mandi, dan tidak dikapaikan dia, dan tidak disemaya atasnya, dan tidak dikubumikan dia pada perkuburan orang muslimin. Rupanya apa buat ni? Orang murtad ni. Dan ada lah ia pada hari kiamat nanti kekal ia di dalam neraka jahanam. Ni murtad. Adapun jika ditinggalkan puasa itu dengan tidak uzur, dengan ketiadaan uzur, tetapi ia tidak mengingkarikan wajibnya, hingga kena malah. Anak tak rasa gini weh. Tak agak. Apa nasi? Wajib? Wajib. Haram. Tahu yang ngaji juga ni. Semua tak ada ingkar tak. Seperti ditinggalkan dia kerana malah, maka adalah ia orang yang fasik. Maka wajib atas hakim sebagai pemerintah lah menghabaskan dia, mana mau takak buji berjaga lah, dan menegah daripadanya akan makan ni dan minum ni sepanjang bulan Ramadan. Bulan itu bukan bulan bagi kita pada siang hari. Kita terfikir supaya hasil baginya rupa puasa dengan demikian itu. Dia kena buat juga lah. Itu bukalah kitab Nihayah. Hikmat puasa dan faedahnya dan rahsia puasa. Dia ada hikmat dia. Sesungguhnya puasa di bulan Ramadan itu adalah ibadat yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Dan wajib atas orang Muslim bahawa mendirikan dengan menunaikan dia. Hak puasa ni. Karena memperkenankan dan taat kepada suruhan Allah Ta'ala. Bila Tuhan suruh, kita kena buat. Dan demikian itu pada bab mendirikan dengan hak ubudiyah. Sebab kita sebagai hamba bagi Allah Ta'ala. Serta yakin dengan bahawa bagi puasa dan lainnya daripada segala ibadat itu adanya hikmat-hikmat yang banyak. Kita tahu atau tak tahu tu lah. Hikmat dia banyak. Dan faedah yang banyak yang tidak meliputi dengan dia ilmu melainkan Allah Ta'ala. Tuhan yang tahu. Jadi kita tak tahu hikmat apa kadang kita tak tahu. Maka di antara hikmat-hikmat dan faedah itu ialah satu, puasa itu bertambah perasaan kita dengan muraqabahkan Allah Ta'ala. Ini hikmatnya. Muraqabah kita, muhasabah kita dengan Allah pada ketika sirri, ketika sulit sunyi, dan alanin, ketika yang nyata lah. Sirri itu ketika sulit, alanin itu mana tahwi. Dan mujahadah nafsu, lawan nafsu itu hikmat. Dan melawankan hawa nafsu dengan menjauhkan pada syahwat, perkara-perkara yang diingini oleh nafsu. Lawan itu. Puasa itu juga mengajarkan kita bersabar dan berwaspada di sisi usaha pekerjaan dunia. Untuk kita nak sabar
dan cukup pandai dah, jangan duk tomok sangat dunia ke apa. Dengan dapat kita tafriqkan, kita asingkan, kita bezakan antara yang sebenar dan yang batil. Pada tiap-tiap dosa besar dan dosa kecil. Dan dengan inilah lembut oleh hatinya dan berhadap atas Allah Ta'ala dengan segala anggotanya. Karena bahasa ia yakin dengan bahasa Allah Ta'ala besertanya. Itu satu hikmahnya. Dan antara hikmah lagi yang kedua, bertambah belas kasihan, kebaikan dan rahmat antara muslimin. Itu hikmahnya. Kasih sayang sama saudara. Dan demikian itu dengan ingat kepada fuqara dan orang-orang yang berhajat. Bila kita puasa, kita lapar. Orang fuqara lapar lagu tu, dia panggil hikmahnya. Yang ketiga, dari segi kesihatan pula, puasa itu merupakan satu ubat untuk merendahkan penyakit kencing manis dalam darah. Dari segi kesihatan ni. Segi ke doktor, ke segi kesihatan, ke bomo ke panggil. Puasa ni ada satu ubat untuk merendahkan penyakit kencing manis dalam darah dan segala lemak-lemak dalam jasad. Nak kat puasa lah kencing manis ni. Dan tenang maidah, kisah dia pun makan ni tak itu. Segi kesihatan ni, kesihatan dan perut besar dan lain-lain lagi. Maksud bukan perut bucik. Tenang maidah dan perut dalam pun dia kisah tak sangat. Jadi gengil lah kerja sikit lah. Yang ketiga, yang keempat, bulan Ramadan itu adalah seafdal bulan-bulan dalam setahun. Maka padanya pada Ramadan diturun Quran dan padanya Ramadan Lailatul Qadar. Ini akan kita royak insya-Allah depan siapa sesak. Dan ia adalah bulan maghfirah dan rahmat dan ridwan. Dan pahala orang berpuasa pada itu amat besar. Kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa itu ada 3 darjat. Satu, puasa umum. Puasa awam, puasa umum dia panggil. Iaitu menahan perut dan farak daripada menunai syahwah. Sekadar tu ya. Dah tak makan, dah tak minum, sekadar tu ya. Puasa umum. Yang kedua, puasa khusuf. Iaitu menahankan pendengar dan pelahak dan lidah dan tangan dan kaki dan semua anggota-anggota daripada dosa. Ini tinggi sikit. Yang ketiganya, puasa khususul khusuh. Iaitu puasa hati daripada afkar dunyawiyah. Hati kita puasa daripada kita memikirkan perkara berkaitan dengan dunia. Ini tinggi ni. Dan menahankannya daripada bagian lain daripada Allah Ta'ala. Ini tinggi, khawasul khawah dia panggil. Hak kita hari ni duduk pertama tu ya. Tak makan, tak minum tu ya. Lupa pun tak agak lah. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, wa alaika bil iksari min a'malil birri wa khususan fi syahri Ramadan. Wa inna sawaban nafilati fihi ya'dilu sawabal faridati fi ghairihi. وينبغي ألا تعرج في هذا الشهر الشريف على غير عمل الآخرة ولا تدخل في شيء من أعمال الدنيا إلا إن كان ضروريا. Lazim engkau membanyakkan daripada amalan-amalan kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Banyak sikit amalan. Karena pahala amalan sunat padanya pada Ramadan itu menyamakan pahala ibadat fardu pada bulan yang lain. Tak, hak sunat ni kalau nak adu dengan fardu bulan lain sama. Lebih Ramadan ni. Dan sekiranya bahawa tidak dinaikkan kepada ini bulan yang mulia atas lain pada amalan akhirat. Hak naiknya amalan akhirat ya. Nah tu ya. Dan tidak masuk akal pada suatu pada amalan dunia. Malaikat jika ada ia, amalan dunia tu darurah. Hak tu tak ada agah dah tu. Hak daruri tu kena buat tu. Habis kelebihan puasa Ramadan. Di sini kami ingin mendatangkan hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan puasa di bulan Ramadan. Banyak hadis juga kita sebut tu. Kita baca lagi. Seperti berikut kelebihan Ramadan.
Hadis pertama daripada Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yaumal qiyamati ila akhirih." Maksudnya sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu dikatakan baginya Babur Rayyan. Pintu ni masuk daripadanya nak sekali lagi dah. Masuk daripadanya oleh orang-orang yang puasa. Tamanya seka pada hari kiamat. Tidak masuk serta mereka itu oleh seorang yang selain daripada mereka itu. Hal lain tak boleh masuk. Pintu tu untuk Babur Rayyan tu pintu ke puasa. Dikatakan di manakah orang-orang yang puasa, maka masuk mereka itu daripadanya. Maka apabila masuk orang yang akhir daripada mereka itu, bila akhir sekali masuk, lalu dikuncikan dia. Katalah, maka tidak masuk pada seorang pun. Kata biar. Itu kelebihan dia. Hadis itu takrib di bawah. Yang kedua daripada Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital ma lam yukhriqha bikadzibin aw ghibatin. Puasa itu perisai, penepih. Berarti perisai, penepih. Kalau orang perang tu dia pedai sebelah, penepih dia sebelah. Untuk takut dan mati atau panggil penepih, perisai dia panggil. Yang memeliharakan pada neraka. Seperti perisai yang memeliharakan seorang kamu daripada dibunuh ketika berperang. Ada sekat alat lah, sekat manah, sekat pedai ni ada perisai dia. Selama ia tidak mencarikan dia dengan dusta atau pengupak. Tapi kalau boleh puasa duk bohong, duk buat tupak tak kira, tak adil lah tu. Kalau dia nak raya pergi buku dah. Tek ada wow lagi macam tu. Siap. Jadi kita ubah sikitlah kita bulan puasa ni. Kita memenuhikan waktu kita dengan tilawatul Quran ataupun zikir. Kita ngatik insya-Allah di situ. Malam-malam tu kita tarawih. Tanya lagi dah ni, tanya lagi dah. Ada yang ketiga daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu katanya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amrin akhudhuhu anka. Qal alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Datang aku kepada Rasulullah maka berkata aku, suruh olehmu wahai Rasulullah akan daku dengan satu perkara yang aku mengambilkan dia pada engkau. Dia suruh Nabi royak dia lah satu perkara. Aku sabdanya Nabi, lazim aku berpuasa. Puasa. Karena bahawasanya puasa itu tidak bandingan baginya. Dari segi kelebihan. Fadilah ada banyak. Ada yang keempat daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Katanya kunna inda Umar faqala ayyukum yahfazu hadis Rasulillah fil fitnati kama qala. Qala qultu ana qala innaka lajari'un fa kaifa qala qala qultu sami'tu Rasulullah yaqul fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiru as-siyam was-salah was-sadaqah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Adalah kami di sisi Sayyidina Umar. Maka berkata Umar, siapa dari kalangan kamu yang hafal hadis Rasulullah tentang fitnah? Seperti sabdanya Nabi. Kata Huzaifah, berkata aku, saya hafal. Kata Umar, sesungguhnya berani kau. Berani mengaku kata menghafal ni. Berani. Dan betapa bersabda ia. Nabi kata ke mana? Katanya kata Huzaifah. Maka kata aku, telah mendengar aku akan Rasulullah bersabda, bermula fitnah yakni maksiatnya seorang laki-laki itu pada ahlinya. Kalau kita tak jaga betul-betul ahli maksiat, mari kita ni. Hartanya, dirinya, dan anak-anaknya, dan jirannya. Semua tu panggil tak lepas. Menkifaratkan dia oleh puasa. Puasa dapat menghampuhkan maksiat tadi, fitnah tadi. Dan solat, dan sedekah, dan amal ma'ruf, dan nahi munkar. Mana lagi kemungkaran.
Ada yang kelima daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi bersabda ya. Hadis ni banyak ingat belaka ni. Masama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pada siapa yang puasa bulan Ramadan semata-mata beriman dengan Allah dan kerana mengirakan pahala daripada Allah, dan saya diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ikhlas lah tu. Ikhlas Allah Ta'ala. Ada yang keanehnya ni bab kelebihan puasa ni. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah bersabda ya, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kabairu. Sembahyang 5 waktu, Jumaat kepada Jumaat, Ramadan kepada Ramadan, yang satu lagi tak mengkifaratkan dosa-dosa yang antaranya. Ramadan ni ke Ramadan tahun depan, ampun dosa-dosa selama tidak dijauhikan dosa-dosa besar. Tapi kalau buat juga tak dah. Jadi yang ketujuh, kelebihan dia. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya sabda Rasulullah, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin ila ma syaa Allah. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u shahwatah wa ta'amahu min ajli. As-saimi farhatani farhatun inda fitrihi farhatun inda liqa'i rabbih wa la khalufu famihi atyamu indallah min rihil miski. Setiap amalan anak ada itu akan digandakan kebajikannya dengan 10 kali ganda hingga kepada 700 ganda. Banyak. So ganda 10 bukan 700. Hingga kepada bagaimana ke Allah Taala. Lebih dari 700. Firman Allah Taala, mereka puasa, maka bahasanya puasa itu bagi aku dan akulah yang membalaskan dia. Meninggal ia akan syahwahnya, makannya kerana aku. Bagi orang yang puasa itu 2 kegembiraan dan 2 kesukaan. Orang puasa, satunya kesukaan ketika berbuka puasa, muka lapar kan, sukalah buka puasa. Dan keduanya kesukaan ketika menemui Tuhannya akhirat. Bila jumpa dengan Tuhan akhirat, suka sebab dia puasa dunia. Sesungguhnya bau mulut orang berpuasa itu terlebih wangi di sisi Allah daripada bau wangi kasturi lagi. Padahal busuk, tapi indallah. Hadis satu lagi nya daripada Abdullah ibnu Amrin radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah bersabda ya, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'a was-shahawat bin nahari fashaffi'ni fihi. Yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fihi. Qala fa yushaffa'ani. Puasa dan Quran itu musyafaat keduanya bagi hamba pada hari kiamat. Jadi puasa ni boleh beri syafaat kepada hamba pada tuai dia dah. Quran pun sama juga. Berkata puasa, "Hei Tuhan, aku menegahkan dia akan makan ni, mana aku tak makan siang hari dan syahwah di siang hari, maka beri syafaatlah akan daku padanya." Tu puasa kata. Berkata pula Quran, menegah aku akan dia daripada tidur di waktu malam. Malam aku tak tidur, aku baca Quran, maka syafaatlah aku padanya. Maka disyafaatkan kedua. Itu kelebihan dia. Lepas tu banyak lagi hadis-hadis tu. Banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan atas kelebihan puasa Ramadan. Banyak lagi tu. Bawah tu kita buat kat rojak kalau dia nak tengok kita ada dah. Lihatlah dalam kitab Fadlu Syahr Ramadan bagi Syekh Yusuf Muhammad Farih Yusuf, dan kitab Siyam Ramadan bagi Syekh Abdul Rahman Hasan Haban Nakah. Kitab ni tebal ni sejilid Kitab Syahr Ramadan pun tebal juga. Dan kitab Siyam Fadailuhu wa Ahkam bagi Syekh Fatah Bulghani Qadhi. Dan kitab Ittihafu Ahli Islam bi khususiyati siyam bagi Ibn Hajar Haitami. Jilid belakang tu tebal-tebal 500 muka surat lebih. Ya patut kita beli adalah tajuk-tajuk yang penting-penting tu beli boleh. Jadi khusus mudah kita nak baca.
Kita hipun tak sini ni, kita hipun marat ni, kita tak sini. Kelebihan bulan Ramadan al-Mubarak. Kelebihan dia. Tadi kelebihan puasa. Ni kelebihan bulan puasa. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Rasulullah, "Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, nasa dibukakan pintu-pintu syurga dan dikuncikan pintu-pintu neraka, bukankah tu fana, dan dibelenggukan setan-setan. Itu bulan puasa, bila siapa. Ada yang kedua daripada Abi Hurairah juga katanya, sabdanya Rasulullah, "Atakum Ramadanu syahrun mubarakun faradallah azza wa jalla alaikum siyam tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima." Datang akan kamu oleh bulan Ramadan, bulan yang berkah. Di fardu Allah Ta'ala ke atas kamu puasanya. Dibukakan padanya pada bulan Ramadan ini pintu-pintu langit dan dikunci padanya pintu neraka jahim. Dan dibelenggu padanya syaitan-syaitan yang derhaka. Bagi Allah Ta'ala itu padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Pada siapa diharamkan kebajikannya, maka sungguh diharamkan dia. Ada yang ketiga daripada Anas bin Malik. Telah tiba bulan Ramadan. Katanya telah tiba bulan Ramadan, maka bersabda Rasulullah, "Inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Wala yuhramu khairaha illa mahrumun." Sesungguhnya ini bulan telah hadir iakan kamu, telah sapalah, dan padanya satu malam lebih baik pada 1000 bulan. Pada siapa diharamkan dia, maka sungguh diharamkan kebaikan semua, dan tidak diharamkan kebaikannya kecuali orang diharamkan Allah Ta'ala. Orang tegah, hak Tuhan tanda siap dah lah orang tu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, Inna Allah yaghfiru li ummatihi fi akhir lailatin Ramadan." Qila ya Rasulullah, "Ahiya lailatul qadar?" Qala, "La, walakin al-amilu innama yuwaffa ajrahu idza qada amalah." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan bagi umatnya pada akhir. Akhir itu bukan cah. Ada akhir malam daripada bulan Ramadan. Kata sahabat, "Wahai Rasulullah, adakah ia malam Lailatul Qadar?" Beliau menjawab, "Tidak, bukan. Dan tetapi orang yang beramal itu sesungguhnya disempurna balasannya apabila ia menunaikan amalannya." Jadi kelebihan malam lah bulan Ramadan itu. Hadis yang terakhir dalam bab kelebihan ni. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya sabda Rasulullah, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kerana beriman dan kerana mengirakan pahala dari Allah, nescaya diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Pada siapa yang berdiri qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, sampai badak semaya lah, ataupun pun lain pada semaya, kerana beriman dan kerana mengirakan pahala dari Allah, nescaya diampun baginya dosa-dosa telah lalu juga. Jadi hadis itu semua tu ada takrib di bawah, ada takrib di bawah. Bab yang kedua pada menyatakan melihat anak bulan Ramadan dan anak bulan raya fitrah. Ini cara anak bulan. Dalam bab yang kedua ni, kami akan mengulaskan dan membentangkan dan menerangkan dan membicarakan, mengkupahkan tentang melihat anak bulan Ramadan dan anak bulan Syawal. Oleh kerananya melihat anak bulan itu ialah untuk mengisbatkan puasa di bulan Ramadan dan Aid Raya.
Kita nak isbat Ramadan nak boleh, nak isbatkan raya pun nak boleh. Bahkan nisfu Sya'ban pun nak boleh juga dikira ni. Nak menetapkan tak, nak boleh belakang. Maka ia adalah fardu kifayah. Kerana bahawasanya ia adalah asas bagi puasa ni, melihat nak boleh ni fardu kifayah tu. Sebab asas bagi nak puasa dan iftar, mana kita nak raya, nak buka puasa ke apa tu. Dan di atasnya tempat bergantung segala ahkam, segala hukum-hukum kemudian pada sabitnya. Bila sabit nak boleh, bergantung dengan hukum lah. Seperti barang yang di atasnya diijma'kan atasnya sepanjang masa. Kerana banyak hadis-hadis nabawiyah yang datang pada. Membahas yang pertama, membahas dengan makna tempat pembahasan. Tempat pembahasan yang pertama, tempat yang kita nak bincang yang pertama ni. Orang yang berkata dengan sabit bulan Ramadan dan Aid Fitri dengan melihat anak bulan atau dengan sempurna bulan 30 hari. Bahar. Tamanya kaifiat melihat anak bulan. Cara kita nak tengok anak bulan. Yang dimaksudkan dengan melihat di sini ialah melihat anak bulan dengan mata kepala. Tengok mata sendiri. Di Bukit Jahar tu. Tak nampak lah puasa raya. Seperti pendapat yang muktamad si ulama kita Syafi'i. Tengok dengan mata. Atau daripada melalui cermin mata. Tak. Tengok dengan cermin. Minzar. Tak. Ataupun teropong. Teropong tu dia panggil apa? Panggil dah. Teropong dia panggil. Teleskop pun dia panggil dah. Teropong dia panggil. Itulah dia buat tengok fok ngaji fok nak darasat kan dia ada panggil tengok tu ataupun dan sebagainya. Supaya menguatkan melihat seperti pendapat muktamad si ulama Hanafi. Dan tidak sah melihat anak bulan daripada jalan taswir kamera yang terkena kamera CCD. Nah, kamera CCD ni tak boleh tengok ni. Ya kamera ni kamera apa? Dia boleh suluh barang dengan cara halus tu, dia nampak so panggil. Ni masalah kita kata kalau sejadah besar ni kita tengok mata tak nampak halus ni. Kalau dia suluh dengan kamera tu nampak sosok ni. Laik. Maka tu kalau kita tengok anak bulan tak sah. Tengok dengan kamera CCD ni tak boleh. Kamera untuk khayal jadi besar dia panggil. Itu tak boleh. Tu ada mulut tengok siapa nampak tah apa. Di bulan di gapo ni panggil tu ni tarik gitu. Tu tak boleh. Kamera CCD tu kita ada taklid bawah. Kamera CCD. Kolong CCD dia panggil. Ini ialah kamera secara teknik pada mentaswirkan falaki. Taswir ni cara bulan bintang. Falaki panggil falak. Yang mengandungi mengambilkan beberapa gambar bagi anak bulan yang tidak mungkin melihatkan dia dengan mata biasa di kepala. Jadi kalau mata kita tengok tak nampak dengan mata kita, kamera ni nampak boleh. Halus suluh boleh. Ya khayal boleh benda tu halus tahu mana pun. Kadang-kadang sampai gambar yang diambil dengan kamera CCD ni hingga 300 gambar. Gambar rapak dia boleh takak habis. Dan dari sinilah sempurna menghimpunkan ini gambar pada satu surah jua daripada jalan bernamik komputer. Nak tengok dengan biasa tak boleh, kena melalui bukan dengan cor komputer pula. Boleh khayal tu baik dia tertentu. Maka jadi kalau tengok nampak dengan kamera CCD ni tak diaktibarkan segi hukum syarak. Nisbah nampak anak bulan lah. Anak bulan. Adapun teropong, hak kaya biasa tu pendapat Hanafi kata tak apa. Syafi'i kita dengan mata lah di situ. Mata. Melihat anak bulan itu adalah pada hari yang ke-29. Yakni malam 30 daripada bulan Sya'ban. Tu malam kita tengok. Demikian juga daripada bulan Ramadan. Maka jika dinampakkan pada demikian itu malam daripada Sya'ban, maka sempurnalah iklan dengan permulaan bulan Ramadan. Nampak malam 30 tu. Seperti demikian itu juga jika dinampak demikian itu malam daripada Ramadan, diiklankan Aid raya. Istilah raya pula. Pada Syawal tu.
Dan jika tidak nampak pada demikian itu malam dan sempurna kami akan boleh Sya'ban 30 hari. Kena puasa lah. Kemudian berpuasa kami kemudian daripada. Demikian juga dengan nisbah bagi Ramadan. Jika tidak dilihatkan dia, maka sempurnalah kami. Buat kita ni lah akan Ramadan 30 hari. Tak nampak nak boleh. Kemudian Aid kami, Aid tu mana raya lah. Mana berhari raya, kemudian pada. Lepas tu kita pakai raya. Dan demikian itu kerana bulan Qamari. Bulan Qamari ni bulan hijrah lah. Ya bulan Syamsi itu kira hak. Hak ni hak bulan Masihi ni. Kerana bulan Qamari itu ada kala bahawa ada ia 29 hari dan ada kala 30 hari. Dua tu ya. 28 tak ada, 31 pun tak ada. Bulan hak Masihi ni 28 ada kala 31. Jadi hak dalam Islam ni 30 dengan 29. Dan malam padanya itu dimulai sebelum siang. Kata Syekh Imaduddin dalam kitab Mursyidul Anam muka surat 20, dan memperhatikan anak bulan itu adalah ia pada jihad gharbi. Kita nak tengok anak bulan, tengok sebelah jatuh tu. Dan kepada jihad janub sedikit, pergi ke sebelah balik janubi, balik selatan, nah, berat lek janub sikit, bukan lek syamali, tak tu lek utara. Dan hampir daripada tempat yang membenamkan padanya, tempat jatuh matahari lah, tempat yang membenamkan, tempat yang jatuh padanya oleh matahari, dekat matahari jatuh. Oleh demikian itu payah oleh nampaknya pada kebanyakan halat, kebanyakan keluar, payah nak nampak dengan sebab hampirnya daripada matahari. Dia dekat sangat, nak nampak tak boleh, dia pecah matahari lagi no, kada senang nampak. Dan wajib ditakkidkan pada amaliyat menerompong. Menerompong tu teropong lah daripada bahawa anak bulan yang dimatluk itu ialah anak bulan awal bulan, bukan akhirnya. Dan diketahuikan hilal awal bulan itu daripada tempatnya kepada jihad janub. Janub tu bukan macam junub tu, janub sebelah selatan, sebelah selatan sikit, tempat yang membenam padanya oleh bulatan matahari, tempat matahari jatuh. Kemudian pada lenyaknya, lepas pada jatuh pak dia nampak situ. Dan adalah dua tanduk, yakni dua hujungnya itu nak bulan kaya tajam gitu. Itu panggil tanduk kepada sebelah atas dengan berhadap jihad janub. Pada satu ketika pula bahawa hilal akhir bulan itu tidak mungkin dilihatkan dia. Hak akhir. Kemudian pada lenyak matahari. Hanya lenyak ia sebelum lenyaknya matahari. Kepada sebelah Syamal sebelah utara sedikit daripada tempat yang terbenam padanya. Dan adalah dua tanduknya itu berhadap keduanya ke arah bawah. Dia kat bawah tanduk dia kepada Syamal. Ini jika mungkin dilihatkan dia sebelum sedikit pada lenyap matahari pada jihad gharbi. Tak terpayah juga dengan anak bulan ni. Dan wajib diteropongkan hilal itu kemudian pada lenyap matahari. Dan tidak diaktifkan dengan nampak sebelum lenyaknya. Belum matahari jatuh kalau nampak tak kira tu. Hak nampak lepas jatuh matahari baru kira. Nak berkira tu. Yang kedua sabit bulan Ramadan dan Idul Fitri dengan ru'yah. Sabit bulan Ramadan. Adapun sabit puasa bulan Ramadan itu dengan masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan sabit puasa. Seperti demikian itu juga sabit Idul Fitri itu pun dengan masuknya bulan Syawal. Maka itu perkara yang sudah diiktifak atasnya oleh para ulama mazhabil arba'ah. Pada 4 mazhab lah, dengan salah satu pada 2 perkara. Adakala dengan melihat anak bulan apabila ada langit itu cerah. Tak ada gelap gelemak hujan dah ah. Dan adakala dengan sempurna bulan Sya'ban. Sepertinya itu bulan Ramadan. Dan sama juga bulan Ramadan. Cukup 30 hari. Apabila teruzur oleh melihat dengan sebab mendung, mana gelap lah. Ja'ung, dia panggil mendung ataupun berawan. Tak ada. Ada sebagainya. Kata Imam As-Syirazi As-Syafi'i, itu kitab lumak. Sini dalam kitab Muhazzaq lah. Mata Majmu'. ولا يجب الصوم رمضان إلا برؤية الهلال فإن غم عليهم وجب عليهم استكمال الشعبان 30 يوما
summa yasumuna lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata. Dan tidak wajib puasa Ramadan malaikat dengan melihat anak bulan. Maka jika mendung atas mereka itu, jika gelap, jika jaung, kita panggil jaung gelap, sebai tak cerah. Nah saya wajib atas mereka itu mensempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dah tak nampak ni. Kemudian berpuasa mereka itu kerana hadis riwayat Ibn Abbas bahawa Nabi bersabda ya, puasalah kamu kerana melihatnya. Nyo tu anak bulan Ramadan. Dan berbukalah kamu kerana melihat nyo. Nyo tu pula tu jadi anak bulan Syawal. Domainnya tak sama tu. Maka jika mendung atas kamu, jika jaung, jika gelap tak nampak, jika ada tiawai, maka hendaklah kamu sempurnakan bilangnya. Tengok bulan cukup Kata Imam Nawawi rahimahullah pada mensyarahkan kalam Syirazi. Hak ni tu mata muhazzab. Hak ni Nawawi syarah pula. Hadis ini meriwayatkan dia oleh Nasa'i dengan sanad yang sahih. Hadis disebut oleh Syirazi sat ni. Dan banyak lagi hadis-hadis ru'yatul hilal yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dengan beberapa riwayat yang lain, yang berlain ni. Yang lain, yang berlainan situ. Ada berjatuh sikit. Kemudian berkata Imam Nawawi setelah didatangkan hadis-hadis tersebut, ini ibarat Nawawi. Qala ashabuna wa ghairuhum wa la yajibu shaumu ramadhana illa bidukhulihi wa yu'lamu dukhuluhu bi ru'yatil hilal. Fa in gumma wajaba istikmalu sya'ban 30 thumma yasumuna sawa'un kanatis sama' mushiyatan aw mughayyamatan ghaiman qalilan aw katsiran wa daliluhu ma sabaqa wallahu a'lam. Kata ashab kami dan lain daripada mereka itu, dan tak wajib puasa Ramadan malaikat dengan masuknya. Masuk Ramadan dan diketahuikan masuknya itu dengan melihat anak bulan. Maka jika dimendungkan, wajib disempurnakan Sya'ban 30 hari. Kemudian puasa mereka itu. Sama ada langit itu cerah cuacanya ataupun mendung ia. Sedikit ke ataupun banyak. Dalilnya ialah bagai telah lalu. Wallahu a'lam. Atau bukanlah kitab Majmu' secara muhazzab. Dan kebetulan ibarat dia. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Hambali di kitab Fiqh Mu'tamad Al-Hambali ni, Al-Mughni. Dalam kitab Al-Mughni syarah Kabir jelah. Wa yajibu shaumu Ramadan bi ru'yatil hilal fa in lam yura ma'a sahwi akmalu iddat Sya'ban 30 yawman. Summa shaumu fa in hala duna manzari ghaimun aw qatarun lailatul 30 wajaba siyamuhu bi niyyati Ramadan. Maksudnya dan wajib puasa Ramadan dengan melihat anak bulan. Maka jika tidak dilihatkan dia ya anak bulan serta cuaca langitnya cerah, hendaklah disempurna bilangan Sya'ban 30 hari. Kemudian puasalah kamu. Maka jika di dinding antara tempat tiliknya itu oleh awan ataupun debu, tak apa, awan penuh, debu penuh, kebuk penuh, pada malam 30 wajib berpuasanya dengan niat Ramadan. Itu pendapat ulama kita sebut di situ tu. Kata Imam Abul Barakah Ahmad Ad-Dadi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, ambil terjemah dia lah. Maksudnya, wajib puasa dan tahqiq ia dengan sempurnanya 30 hari. Bila yakin 30 hari nak puasa. Ataupun dengan melihat anak bulan oleh dua orang yang adil. Boleh juga. Dan aulanya itu lebih pada dua orang, 3, 4 macam ni. Maka wajib atas tiap-tiap mereka yang mengkhabar keduanya akan dia. Dengan dia dengan nampak anak bulan tu lah, boleh puasa. Wajib ke apa? Wajib boleh puasa. Dan jika tidak mengakak keduanya bagi hakim, walaupun tak wajib ke hakim majlis pun tak apalah. Dan wajib atas keduanya mengakak pada hakim, kedua orang tadi. Jika tidak dilihatkan dia oleh yang lain daripada keluar. Kalau dia mana tak nampak, maka dia dah wajib pada hakim. Kata Imam Ibnu Abdul Barri Al-Maliki rahimahullah, wallazi alaihi jumhuru ahli ilmi ila akhirih. Maksudnya dan perkataan yang berlaku di atasnya oleh jumhur ahli ilmuwan bahawa tidak dipuasakan Ramadan malaikat dengan yakin daripada keluarnya bulan Sya'ban, mana habis Sya'ban lah baru nak puasa. Dan cara yakin pada demikian itu ialah melihat anak bulan, cara nak yakin.
nampak anak bulan Ramadan lah. Adapun sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Dua cara tu ya. Dan seperti demikian itu tidak diqadakan dia dengan keluar Ramadan, melainkan dengan yakin seumpama. Kata Imam Al-Marghinani Al-Hanafi dalam kitab Hidayah, wa yanbaghi lin-nasi an yaltamisu ila akhirih. Maksudnya dan segia bagi manusia itu bahawa menuntuti mereka itu akan anak bulan pada hari yang ke-29 pada Sya'ban. Nak pakat-pakat tengoklah menuntuti ni. Maka jika nampak mereka itu dia akan anak bulan, hendaklah berpuasa mereka itu. Dan jika dimendungkan atas mereka, tak nampak hendaklah disempurna mereka itu bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Kemudian maka puasa mereka itu. Maka daripada ibarat yang kami sebut di atas itu, pendapat Hanafi pada ibarat itulah. Ternyata bagi kita bahawa orang-orang yang berkata dengan melihat anak bulan Ramadan dan anak bulan Syawal ataupun sempurna bulan 30 hari itu, ada dah mereka itu ialah ulama mazahibul arba'ah. Pendapat sebut tadi yang diberpegangkan di si ahli sunnah wal jamaah dengan tidak khilaf. Lagi pula orang-orang yang berkata dengan ini, mereka itulah adalah tokoh-tokoh ulama ini mazhab. Hebat-hebat belaka tu. Dan akwal mereka itu ialah yang diberpegangkan dengannya. Dan kitab-kitab mereka itu adalah sebagai umdah, sebagai tiya dan humi, seperti Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Imam Nawawi kita lah. Dan Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, itu kitab Mu'tamad lah tu. Dan Imam Ibnu Abidin Hanafi, dan Imam Daddi Al-Maliki, itu tokoh ulama belaka. Faidatun, berkata Imam Ramli rahimahullah dan lain daripada ulama, wala i'tibara biqauli man idda'a ru'yatahu ila akhirih. Maksudnya, dan tidak diiktibarkan dengan perkataan mereka yang mendakwa akan melihatnya Nabi dan bahawa Nabi mengkhabarkan dia dalam tidur. Yang bakar tu, anak bulan dalam bakar tu, Nabi menceritakan dia dalam tidur dengan bahawa besok hari pada Ramadan. Dalam bakar lain atau bagi pak malaikat kawan mimpi temu dengan Rasulullah kata hari ni kena akak puasa. Tak boleh pakai hak tu dah. Kena nak bulan juga. Walaupun dia mimpi sebenar mimpi ni tak ada apa. Bukan benda mustahil mimpi ni. Bunda Tuhan nak tunjuk dia mimpi, nak jumpa yaqazah, ulama kata ada lagi tu dah. Yaqazah pun ada. Jadi dia nak tampak nak bulan. Kalau khabar Rasulullah tak boleh lagi masalah tidur. Tak diiktibar, tak kira lah. Dan tidak sah puasa dengan dia dengan ijma' ulama. Nah, tak boleh. Bukan kerana syak pada melihatnya. Dan sungguhnya ia kerana ketiadaan dhabit orang yang tidur. Orang tidur ni tidak terdhabit muka jadi dia hilang akal ke tidur ni? Tidak akal. Dan di atas terpaksanya daripada bahawa ulama mazhab Pak itu telah berittifaq. Mereka itu di atas melihat anak bulan. Jadi ke mana-mana pun ittifaq, terpaksanya kena tengok anak bulan. Dan ketidakkan mengambil dengan hisabat, dengan hisab falaki tak boleh tu. Hisab ilmu falak. Akan tetapi mereka itu membahagikan pada pihak isbat anak bulan Ramadan dan anak bulan Syawal itu atas 3 wajah. InsyaAllah yang akan kami sebut pada mabahas selepas ini, insyaAllah ta'ala, wallahul muwaffiq. Mabahas yang kedua, itu akan sebutlah tu. Bilangan saksi yang isbatkan dengan melihat anak bulan Ramadan dan Syawal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana tul arifin wal qulubana wa ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari Jumaat esok tu baca seperti biasa supaya hari tak Jumaat. Cuma Jumaat tu tengah hari semaya kurwa tu baca biasa.